Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada kelas hari ini. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Kan? Ya. Kita masih lagi di topik yang sama iaitu bab 3 zaman prasejarah. Untuk mengetahui apakah subtopik yang kita akan pelajari hari ini, jangan pergi ke mana-mana. Bersama-sama dengan Cikgu Linda, belajar sejarah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke subtopik 3.4 iaitu kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Kita nak tengok apakah sumbangan peralatan mereka, teknologi mereka, budaya mereka pada zaman prasejarah yang memberikan kemajuan kepada kehidupan manusia daripada zaman dahulu hinggalah ke zaman kini. Okey, anak-anak, sediakan pensel, pen dan juga buku nota untuk membuat catatan. Okey, apakah sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh zaman prasejarah pada suatu ketika dahulu. Untuk pengetahuan semua, manusia pada zaman prasejarah banyak mewariskan penemuan dan aktiviti mereka kepada tamadun manusia. Manusia juga pada waktu itu mencipta dan melakukan pelbagai kegiatan yang masih dapat ditemui dalam kehidupan manusia pada hari ini. Okay, untuk melihat apakah perkara-perkara yang menjadi kesinambungan kepada manusia pada hari ini, mari kita saksikan. Antara aktiviti yang telah dilakukan oleh masyarakat pada zaman prasejarah dan masih diteruskan pada hari ini adalah yang pertama, aktiviti pertanian. Kedua, kita ada memburu binatang. Ketiga, menternak binatang. Keempat, peralatan. Kelima, tembikar. 6, idiofak. Dan yang terakhir, kita ada monumen dan seni bina. Ini adalah 7 antara aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah dan aktiviti ini masih diteruskan sehingga hari ini. Inilah yang dikatakan kesinambungan di mana masyarakat zaman prasejarah telah melakukan pelbagai aktiviti dan ia diteruskan, ia disambung sehingga ke generasi sekarang. Tetapi berbezalah orang kata teknologi, cara berbanding dengan zaman prasejarah kerana kita telah mengalami perubahan teknologi. Mari kita lihat satu persatu. Untuk pengetahuan semua, aktiviti pertanian ini bermula pada zaman Neolitik. Di mana manusia pada zaman ini sudah mengalami perubahan di mana mereka pandai untuk menjalankan aktiviti pertanian seperti menanam padi, gandum dan barley. Di mana sumber makanan ini adalah sangat penting pada waktu itu. Dan manusia pada zaman Neolitik ini sudah tinggal secara menetap. Tidak lagi seperti zaman Paleolitik dan Mesolitik. Bila mereka menetap di satu-satu tempat, mereka boleh menjalankan aktiviti pertanian yang berbentuk sara diri. Dengan adanya aktiviti pertanian ini, ia dapat memberikan sumber makanan kepada penduduk setempat dan orang-orang yang berdekatan.
Tetapi sehingga kini aktiviti pertanian masih lagi dijalankan sehingga hari ini. Kalau kita tengok terdapat kawasan-kawasan yang menjalankan aktiviti pertanian seperti di Cameron Highland. Ada yang menjalankan aktiviti secara sara diri. Sara diri iaitu secara kecil-kecilan. Kadang-kadang kita tanam pokok-pokok, sayur-sayuran di kawasan tanah berhampiran dengan rumah kita jika kita ada tanah lapang. Nampak tak? Walaupun sebenarnya aktiviti pertanian ini bermula pada zaman Neolitik, tetapi kesinambungan itu ada diwarisi sehinggalah ke generasi sekarang, sehinggalah ke era sekarang. Kalau tak ada aktiviti pertanian, macam mana kita boleh dapat sayur-sayuran, buah-buahan? Kalau tak ada aktiviti pertanian, tak adalah kita boleh makan buah dan makan sayur setiap hari. Kemudian aktiviti pertanian ini dilakukan secara besar-besaran dalam bentuk ladang. Ini kita boleh tengoklah. Kita ada ladang di Cameron Highland, ada ladang sayur yang sangat besar. Ada ladang kelapa sawit. Kemudian kita ada ladang sayur-sayuran. Kemudian apabila kita menjalankan aktiviti dalam bentuk besar-besaran, kita perlu menggunakan teknologi moden. Sama ada kita perlu menggunakan mesin-mesin, kita perlu menggunakan jentera yang besar-besar supaya ia lebih cepat untuk membuat aktiviti mendapatkan hasil pertanian. Dengan ada orang kata mesin-mesin inilah dapat mempercepatkan aktiviti-aktiviti penanaman ataupun aktiviti-aktiviti untuk mengutip hasil yang dikehendaki. Berbanding dengan zaman Neolitik, kita hanya menggunakan peralatan-peralatan secara manual lah, lambat, tak ada guna mesin, menggunakan tangan untuk memotong padi, untuk petik buah, so makan masa yang lama. Itu adalah berkaitan dengan aktiviti pertanian di mana ia bermula pada zaman dulu dan masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Kedua, kita akan lihat kepada aktiviti memburu binatang. Rasa-rasa awak ada lagi tak aktiviti memburu binatang pada masa kini? Cuba fikirkan. Ada ke? Tak ada. Aktiviti memburu binatang ini adalah aktiviti yang paling tua lah, maksudnya sebab apa? Aktiviti ini dilakukan bermula pada zaman kata Paleolitik, dan pada zaman air batu pun kalau awak dah belajar awak ingat mereka menjalankan aktiviti memburu. Kemudian masuk dalam hutan tetapi di zaman prasejarah ia bermula pada zaman Paleolitik, di mana untuk mendapatkan makanan mereka akan memburu binatang. Tetapi cara memburunya, kaedah memburunya adalah berbeza, di mana mereka menggunakan senjata yang diperbuat daripada batu. Kalau kita kata zaman prasejarah adalah zaman batu, betul tak? Mana banyak batu-batu, peralatan yang diperbuat daripada batu dalam pelbagai bentuk. Kita ada besi, kita ada tulang, kayu dan gangsa. Di mana gangsa dengan besi ialah pada zaman logam. So mereka menggunakanlah ambil batu ke baling kat haiwan tu sampailah kena. Batu pula besar-besar, balik banyak-banyak. Haiwan pun kena sakit, jatuh, kena kaki ke jatuh. Kemudian ada juga yang menggunakan sumpit. Tahu sumpit tak? Sumpit. So sumpit
benda yang tajam, kemudian kita tiup menggunakan mulut. Okey, kalau kena dekat haiwan dia akan jatuh. Okey, itu lagi mudahlah caranya. Okey, kalau orang yang terror menyumpit, sekali sumpit dia dah kena kepada haiwan tadi, jatuhlah haiwan tadi. Okey. Okey, macam mana dia nak potong pula daging-daging tadi lepas dia memburu? Itulah batu-batu yang tajam yang mana dia jumpa pada zaman Paleolitik kan. Peralatan dalam bentuk batu. Batu yang tajam itu akan diikat kepada kayu-kayu. Kemudian batu itu akan potong daging haiwan. Okay, untuk dimakan bersama dengan kata apa, penduduk di situlah. Okay, kawasan dia ahli-ahli dalam kumpulan mereka. Kini, pada zaman moden, aktiviti memburu bukan lagi aktiviti utama ya seperti dahulu. Aktiviti memburu ini hanya dijadikan sekadar hobi. Hobi tetapi mesti ada lesen. Orang yang nak memburu dia mesti ada lesen sebab dia menggunakan senapang. Sebab dia menyimpan. Dia memegang senapang. Sebab senapang perlulah berdaftar sebab dia adalah barang barang yang membahaya. So dia kena simpan senapang itu dan daftarkan senapang itu. Maksudnya mestilah bila nak pergi memburu mesti ada lesen. Dan cuba awak nampak, cuba awak lihat. Ada tak perbezaan aktiviti memburu pada masa dahulu iaitu pada zaman prasejarah dan pada zaman kini? Kalau dulu dia menggunakan peralatan yang ada pada waktu itu kan, kita kata batu, kita ada sumpit, kita guna kayu, batang-batang kayu, ambil baling. Tetapi pada masa kini kita menggunakan senapang. So bila guna senapang lagi mudahlah aktiviti memburu. So bila nak buat aktiviti memburu pada masa kini, nampak tak dia kata mesti mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa tersebut adalah Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan. Tapi cuba tengok gambar ni, ni kaedah menyumpit. Masyarakat di Sarawak masih lagi menggunakan sumpit untuk memburu haiwan di dalam hutan. So kat sini anak-anak boleh beza tak kesinambungan? Maksudnya pada zaman dahulu sudah bermula aktiviti memburu binatang. Peralatannya berbeza. Namun sehingga kini aktiviti itu masih lagi dilakukan tetapi caranya berbeza. Menggunakan senapang, masuk hutan yang jauh ke dalam. Dan aktiviti ini perlulah mempunyai lesen dan kita perlu berdaftar. Sebab kita menggunakan senjata yang berbahaya dan senjata itu pun kita perlu daftar, mengatakan itu adalah hak kita. Ingat dah belajar 2 kan? Yang ketiga, menternak binatang. Orang dulu boleh ke menternak binatang? Cuba ingat, cikgu dah ajarkan. Pada zaman apakah manusia mula menternak binatang? Pada zaman Neolitik, manusia sudah boleh membuat aktiviti pertanian. Selain membuat aktiviti pertanian, mereka akan menternak binatang. Di mana bila mereka menternak binatang ini, mereka boleh mendapatkan sumber makanan yang berterusan. Begitu juga dengan aktiviti pertanian. So mereka ada pelbagai sumber makanan. Selain daripada haiwan ataupun binatang, mereka ada makan jenis tumbuhan. So apa yang dibelanya zaman dulu? Ada kambing, ada macam-macam dia orang bela kan. Ada ayam. Kini
Penternakan binatang dijalankan secara komersial, di mana aktiviti yang kita buat kini pada masa ini kebanyakannya bila kita bela banyak-banyak, dia adalah untuk aktiviti komersial, iaitu menjual. Daging tadi adalah untuk dijual ke pasar. Okey, kerana daging-daging ini mendapat permintaan yang ramai, sebab ada orang suka makan daging lembu, ada orang suka makan daging kambing, ada orang suka makan daging ayam, ada orang makan daging rusa. Tapi rusa kita tak ternak lagi lah kan, semua duduk kat dalam kata apa, zoo. Kita tak ternak secara besaran. Okey. Cuba tengok pada zaman Neolitik kan. Okey, aktiviti pertanian di belakang, kemudian ada aktiviti penternakan haiwan dekat tengah ni. Okey, ni nampak haiwan-haiwan yang ada. Okey, ada anjing pun nampak, ada kambing, anjing kat sini. Okey, itulah yang mereka ternak pada suatu masa dahulu. So, aktiviti sekarang masih lagi kita kata menternak, tetapi adalah untuk kita jual kembali daging tadi, dan juga susu tadi. Ada susu lembu, ada susu kambing. Okey, di mana susu tu tadi boleh menghasilkan bahan lain pula kan, boleh jadikan kata apa, cheese. Yang keempat, okey, kita nak tengok kesinambungan masyarakat dahulu. Okey, dalam peralatan. Apakah peralatan yang dibuat pada zaman dulu kan? So pada zaman prasejarah, peralatan banyak menggunakan peralatan yang diperbuat daripada batu, kayu dan tulang haiwan. Okay, apabila pada zaman logam, kenapa tak perubahan kat situ? Okey, manusia dah pandai menghasilkan barang-barang yang dicipta daripada gangsa dan besi. Okey, campur logam. Okey, ada acuan. Okey, mereka tahu untuk membakar logam mengikut suhu yang telah ditetapkan. Maka terhasillah pedang-pedang, keris. Kita ada pedang, lepas tu kita ada alat perisai. Okey, banyaklah yang dihasilkan apabila manusia sudah tahu, okey, sudah ada pengetahuan dan perkembangan. Kita kata perkembangan zaman itu telah merubah segalanya. Okey, nampak tak? Peralatan gangsa dan besi, okey, adalah hasil ciptaan inovasi. Okay, kalau dulu pada awal-awalnya Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, okay, banyak menggunakan batu-batu lah. Ambil batu yang tajam-tajam diikat kepada kayu untuk jadikan parang, untuk jadikan kapak kan. Tapi apabila zaman logam telah wujud, okay, kebanyakan peralatan dah mula dicipta daripada gangsa dan besi. Okay, kita ada pedang, parang, tombak, cangkul, keris dan kapak. Okay, dengan ada peralatan inilah, okay, maka dia dapat membantu kehidupan kita sehingga hari ini. So kalau kita tengok hari ini, kebanyakan barang masih lagi digunakan. Okay, masih lagi ada parang yang dibuat daripada gangsa atau besi. Okay, benda-benda yang tajam ni lah ya. Ni nampak keris kan, ada lagi kan sekarang keris. Pedang pun ada lagi. Okey. Kemudian dia dah berubah sikit, di mana pada zaman moden ini peralatan itu kita dah tak guna dah. Tak guna pisau dah nak potong. Okey, kita dah guna mesin dan jentera. Supaya bila kita guna mesin dan jentera, dia akan jadi lebih cepat. Tapi kena dalam kuantiti yang banyak lah. Kalau setakat sikit, masih lagi kita menggunakan pisau. So bila dah berkembangnya teknologi ini, okey, manusia mula mencipta mesin-mesin dan jentera. Okey, tapi akan banyak digunakan dalam aktiviti komersial lah, iaitu dalam perkilangan. Okey, yang mana dia nak slice daging-daging untuk dijual, okey, kepada
pengguna. Sebenarnya kalau kita ada keris ni kan, penting ni pada zaman dulu sebab apa dia guna untuk sembelih haiwan kan. Anak-anak dah belajar 4 ya kesinambungan. Anak-anak kena ingat, boleh bezakan. Ya, pada zaman prasejarah manusia sudah pandai untuk membuat tembikar. Dia ada kemahiran, dia ada pengetahuan nak buat bentuk tembikar yang macam mana, yang bulat ke, yang tinggi ke, yang rendah ke. Mereka ada idea dah pada waktu itu kan. Kenapa mereka buat tembikar ya? Ya, tembikar itu boleh dijadikan bekas makanan. Boleh juga digunakan untuk memasak dan juga dijadikan atau digunakan dalam upacara keagamaan. So itulah tujuan tembikar diadakan. Banyak kegunaannya. Ini contoh tembikar lah kan. Tengok kat sini. Tembikar buatan Cina seperti tembikar dinasti Ming serta buatan Vietnam pernah menjadi komoditi perdagangan. Maksudnya tembikar pada zaman dahulu mendapat permintaan yang ramai. Disukai oleh masyarakat pada zaman dulu. Tambah-tambah tembikar daripada buatan Cina kan cantik. Cina datang berdagang, bawa barang dia. Masyarakat yang ada pada waktu itu berminat dengan seninya, hiasan pada tembikar itu. Begitu juga dengan tembikar daripada Vietnam. Anak-anak pernah lihat tak apakah ini? Ya, ini labung sayur, tempat kita simpan air. Zaman dulu tak ada peti sejuk kan. Kita letaklah air dalam ni, simpan. Minum bila kita rasa sejuk je air dalam tu bila kita minum. Pembuatan labu sayur ini masih ada lagi di Kuala Kangsar. Dan ia menjadi industri yang sangat penting lah sebab dia ada heritage. Kita kata ada seni, ada warisan yang perlu dipelihara. Seni labu sayur ini, pembuatan labu sayur ini kerana hanya di Kuala Kangsar sahaja ada pembuatan labu sayur. Anak-anak bolehlah pergi ke Kuala Kangsar untuk melihat macam mana labu sayur ini dibuat. Nampak dia buat daripada tanah liat, ada orang yang mengukir kan, kemudian cara dibakar labu sayur ini. Labu sayur ini masih ada sehingga hari ini. Ideofak ke-6. Mari kita lihat apa itu ideofak. Ideofak ni adalah di mana pada zaman prasejarah manusia telah percaya bahawa kematian itu bukanlah penamat kehidupan. Tu dia kata mati bukan penamat kehidupan. Mereka menghormati mayat-mayat tadi dan mereka menanam mayat-mayat tadi dalam pelbagai kaedah. Dan ada juga mayat-mayat tadi yang dikebumikan bersama-sama dengan pelbagai peralatan. Ni contohnya lah, nampak dia tanam dengan tembikar, mangkuk tembikar kan. Di Gua Cha Kelantan, mayat kelapa diletakkan di atas bantal. Bantal batu. Mayat itu juga disertai dengan bahan makanan dan ritual yang menampakkan kedudukan istimewa seseorang. Ini kita kata kepercayaan lah kan. Masyarakat-masyarakat yang berada di Gua Cha pada waktu itu. Maksudnya di sini mayat itu kan dihormati kan, dapat mereka menghormati mayat dan mereka menggunakan pelbagai kaedah untuk mengebumikan mayat. Yang ini dia guna dalam kayu. Di Sabah ada sesetengah masyarakat yang masukkan mayat ke dalam keranda kayu. Ni macam ni. Ni di Sabah. Dalam keranda kayu dan disimpan dalam gua batu
kapur. Ni kepercayaan di Sabah lah pada suatu masa dahulu. Tetapi masa telah berubah, sehingga kini kita masih lagi memberikan penghormatan kepada mayat dan diteruskan mengikut agama masing-masing. Ni contoh kita lah agama Islam kan. Inilah maksud Aidilfard ni, macam mana orang kata apa, mayat-mayat itu disimpan. Yang terakhir kita nak lihat monumen dan seni bina. Kesinambungan masyarakat zaman dulu boleh membuat seni bina, boleh membuat bangunan-bangunan. Dan masyarakat kita sekarang pun dengan adanya teknologi, dengan adanya pembaharuan, maka mereka pun boleh membuat seni bina kan. Kita lihat pada zaman Neolitik, manusia sudah pandai, sudah ada kebolehan, sudah ada kepakaran untuk membina monumen dan binaan untuk pelbagai tujuan. So kita dah nampak kat sini. Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Masyarakat pada zaman Neolitik sudah berubah daripada pelbagai aspek. Sudah pandai bercucuk tanam, membuat aktiviti peternakan, tidak lagi memburu. Mereka sudah duduk menetap, mereka pandai untuk membuat peralatan yang canggih yang canggih pada waktu itu. Mereka boleh membina monumen, dan juga membuat seni bina. Dan ada sebahagian binaan itu masih kekal sehingga kini untuk dijadikan warisan sejarah dan diwarisi untuk generasi akan datang. Contoh-contoh yang kita boleh lihat, candi lah. Ada setengah candi-candi yang masih lagi dibuka untuk pelancong-pelancong datang melawat tempat bersejarah. Begitu juga dengan masjid-masjid. Tetapi sekarang pada zaman moden, kemampuan manusia untuk membuat binaan itu terus mengkagumkan kita kan. Sebab mereka boleh idea, ada kepakaran untuk membina bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang unik, seni bina yang unik, tu pada zaman kini. So kat sini bukan ni. Ini Angkor Wat yang berada di Angkor. Ini bangunan kat negara kita lah, KLCC. Nampak kan perbezaan kan? Zaman prasejarah, letak batu-batu, disusun-susun batu-batu pun boleh jadi sebagai monumen, boleh jadi sebagai bangunan. Kemudian kerajaan alam Melayu, mereka membina Angkor, iaitu sebuah candi lah. Perubahan dan nampak manusia semakin kreatif. Ada idea, pelbagai bentuk bangunan, seni bina yang dihasilkan sekarang kita dapat lihat. Kita KL Tower, kita boleh lihat KLCC, cuba tengok Muzium Negara. Terlalu banyak bentuk-bentuk monumen dan seni bina yang dapat dilihat sehingga hari ini. Di mana kita dapat lihat wujudnya sesuatu perkara yang ada pada sekarang. Kita lihat ianya pernah berlaku pada suatu masa yang lalu. Dan kita adaptasi, kita ubahkannya mengikut peredaran masa, perubahan teknologi, perubahan pengetahuan, kepakaran manusia yang berubah daripada satu fasa ke fasa yang baru. Maka dengan ini, dengan adanya 7 perkara yang awak dah belajar ini daripada zaman prasejarah, telah menjadikan kita sebagai sebuah negara yang meneruskan
kesinambungan itu untuk digunakan pada masa kini. Okey, kita ambilkan, kita jadikan zaman prasejarah itu sebagai benchmark kita kan. Kita lihat, kemudian kita buat, manusia kan berubah, masa tahun kan berubah. Okey, sedikit perubahan itu berlaku mengikut perkembangan teknologi dan perkembangan pengetahuan. Okey, perubahan yang berlaku seiring dengan keadaan dan situasi sekarang. Kita tidak lupakan yang lama. Okey, yang lama itu dijadikan sebagai, kita kata, tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita melawat, okey, supaya kita dapat imbas kembali apa yang berlaku pada zaman dahulu kan. Okey, dengan adanya 7 perkara tadi yang cikgu terangkan, sebenarnya ia menjadi semangat, ia menjadi, orang kata apa, semangatlah kepada masyarakat pada masa-masa itu untuk mengubah, untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita lihat apakah kesimpulan. Okey, sebenarnya perubahan yang berlaku pada zaman prasejarah sehinggalah ke hari ini, okey, membawa perubahan dan kesan yang besar terhadap kehidupan manusia. Okey, kita dah bercerita pada zaman prasejarah, zaman Paleolitik, Mesolitik, daripada bentuk aktiviti pertanian, okey, menternak binatang, memburu, ideofak, kita ada teknologi kan. Okey, semua itu memberi kesan kepada kita. Okey, mana ia berubah sedikit demi sedikit mengikut peredaran zaman. Tapi pada mulanya ia akan dijadikan benchmark kita lah, landasan kita. Okey, macam mana mereka hidup, kita akan sesuaikan dengan keadaan semasa. Nampak dia kata, sehingga zaman moden kini, sebahagian asas kehidupan manusia zaman prasejarah, sama ada dalam bentuk kemahiran, idea dan tindakan, terus berlaku. Dan mungkin pada masa akan datang, pada era awak, okey, pada era awak nanti, okey, awak dah membesar, cikgu dah semakin tua, akan ada perubahan yang terkini dalam bentuk teknologi, dalam bentuk pertanian, mungkin lebih canggih kan. Okey, ideofak, okey. Dan dia akan terus berlaku dan terus berlaku. Oleh itu, kita perlulah menghargai pencapaian manusia zaman prasejarah, di mana yang telah melahirkan pelbagai idea dan tindakan yang berguna kepada manusia sehingga kini. Sebab tu cikgu kata, peralatan yang dihasilkan oleh mereka, apa yang mereka lakukan pada zaman prasejarah itu, kita jadikan dia sebagai, orang kata apa, asas lah. Asas di mana kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit, kita akan membuat inovasi sedikit demi sedikit sesuai dengan perubahan teknologi dan keadaan pada masa kini. Okey, cikgu harap anak-anak murid dapat memahami 7 kesinambungan yang dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah dan diadaptasikan sehingga ke hari ini. Okay, anak-anak boleh memahami tentang perkara-perkara yang berlaku pada asalnya, okay, dan berubah sedikit demi sedikit di dalam 7 ciri yang kita belajar tadi. Okay, juga awak boleh ingat 7 ciri yang cikgu ceritakan tadi. Oleh itu, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap dan doakan anak-anak murid faham, okey, 7 ciri kesinambungan tadi yang dilakukan pada zaman dahulu dan masih kekal sehingga kini, bersesuaian dengan perubahan teknologi dan perubahan perkembangan semasa. Okey, oleh itu semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share.
Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye.